أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita merafakkan kesyukuran kepada Allah yang masih lagi memberikan kepada kita nikmat yang tidak putus-putus, memberikan kepada kita nikmat yang kita pun tidak mampu untuk menghitung satu persatu. Maka jadilah kita orang-orang yang bersyukur di atas nikmat Allah Subhanahu wa taala itu dengan melahirkan kesyukuran berupa taqwa kepada Allah. Mudah-mudahan kita akan bertemu Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan Allah meridai kita dan juga kita redha Allah sebagai Tuhan kita. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada petang yang berbahagia ini insya-Allah kita sama-sama nak berkongsi tentang suatu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan bahaya cintakan kemewahan. Bahaya cintakan kemewahan. Hadis ini dipetik daripada Sahih Bukhari. Diriwayatkan daripada Amr bin Auf radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Abu Ubaidah Al-Jarrah ke Bahrain untuk membawa balik cukainya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengadakan perjanjian damai dengan penduduk Bahrain. Baginda sallallahu alaihi wasallam melantik Al-A'la bin Al-Hadrami sebagai amir ataupun pemimpin mereka. Tidak lama kemudian baliklah Abu Ubaidah dengan cukai yang dibawanya dari Bahrain. Lalu penduduk Madinah mendengar berita tentang ketibaannya. Mereka bersama-sama menunaikan salat subuh dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila selesai salat, mereka menemui baginda sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersenyum apabila melihat mereka. Lantas baginda bersabda, "Aku percaya kamu telah mendapat berita tentang ketibaan Abu Ubaidah dan dia membawa sesuatu." Mereka menjawab, "Bahkan ya Rasulullah." Sabda baginda, "Bergembiralah kamu dan tunggulah apa yang Allah permudahkan untukmu. Demi Allah, tidaklah kefakiran itu yang aku bimbang menimpamu. Akan tetapi aku bimbang dan takut sekiranya dunia ini dibentangkan kepada kamu sebagaimana ia dibentangkan kepada orang-orang sebelum kamu. Lalu mereka berebut-rebut sebagaimana kamu berebut-rebut untuk mendapatkannya, dan akibatnya ia melalaikan kamu sebagaimana ia telah melalaikan mereka itu." Dalam hadis ini, muslimin sekalian, suatu cerita ataupun peristiwa yang pernah berlaku pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang nak membuktikan bahawa Nabi dia tahu apa benda yang akan berlaku pada masa depan, iaitu akan tiba suatu masa orang akan berebut-rebut kemewahan tanpa dia sedari
kemewahan yang dia rebutkan itu akhirnya memakan dirinya sendiri. Kisah yang ada di dalam hadis ini, muslimin sekalian, berkenaan tentang Nabi SAW. Dia telah membuat suatu perjanjian damai dengan penduduk Bahrain. Jadi di Bahrain itu Nabi lantik seorang wakil sebagai pemimpin mereka, iaitu Al-A'la bin Al-Hadrami. Kemudian pada setiap tahun Nabi hantar pula seorang untuk mengutip cukai. Orang yang bernaung di bawah panji Islam ni, negara Islam Madinah ni, dia kena bayar cukai yang dinamakan jizyah. Jadi Nabi SAW hantar Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, hantar pergi. Kemudian selang beberapa ketika Abu Ubaidah balik. Zaman dulu mana ada WhatsApp, mana ada SMS. Tapi bila Abu Ubaidah Al-Jarrah balik ni, orang pakat tahu. Penduduk Madinah ni tahu, tak payah WhatsApp. Merumun habis pergi Masjid Nabawi. Masa ketika itu di Madinah ni dah banyak dah masjid, bukan Masjid Nabawi saja. Setiap kaum ni dia ada masjid-masjid dia tersendiri. Mereka semayang kat masjid-masjid mereka, kecuali semayang Jumaat mereka semayang di Masjid Nabawi. Ataupun ada hal-hal tergempar yang Nabi nak bagi tahu kepada penduduk Madinah, maka mereka berkumpul, tempat berkumpul mereka di Masjid Nabawi. Solat yang lain, mereka semayang di masjid di tempat masing-masing. Macam kita lah ni lah kan, bawah apartmen tu ada satu surau, office pun satu office ada satu surau. Bila mai semayang Jumaat, semua tak boleh semayang tang itu, mai semayang tang sini. Lebih kurang macam tu lah. Zaman tu dah ada dah. Masing-masing semayang di tempat ataupun qaryah ataupun kampung masing-masing. Bila mai semayang Jumaat, mereka semayang itu. Tapi bila Abu Ubaidah Al-Jarrah ni balik, mereka tak semayang tempat mereka, merumun mai Masjid Nabawi. Habis daripada semayang subuh tu, Nabi nak berangkat balik, mereka tunggu tengah jalan. Bakat merumun tengah jalan ni lain macam. Subuh selalunya depa semayang tempat depa, kali ni merumun kat situ, tunggu tepi jalan. Nabi sampai, Nabi senyum. Sebab apa? Nabi tahu dah ni, geng-geng ni tunggu pasal apa? Ni Abu Ubaidah Al-Jarrah bawa balik cukai, nak bahagi-bahagi. Bakat tunggu. Jadi Nabi dengan lembut kata kepada mereka, bergembiralah kamu dan tunggulah apa yang Allah permudahkan untuk kamu. Hampa nanti sehari dapat cukai, hampa seronok lah. Sukalah hampa. Demi Allah, tidaklah kefakiran itu yang aku bimbang menimpamu. Nabi kata, aku tak bimbang kalau kamu ni miskin. It's okay kalau kamu miskin. Tetapi aku lebih bimbang, kata Nabi, seandainya dunia ini dibentangkan kepada kamu sebagaimana dibentangkan kepada orang sebelum kamu. Kalaulah keadaan sekarang ini jadi macam keadaan dulu, keadaan yang macam mana? Keadaan harta benda, kemewahan melimpah ruah, maka orang akan berebut-rebut nak dapat kemewahan ini. Dan akibat dengan perebutan harta itu boleh melalaikan kamu sebagaimana orang dahulu dilalaikan. Muslimin muslimat, muslimin yang dirahmati Allah, kita kenal Qarun siapa? Kan? Sebut Qarun, dia ni tenggelam dengan harta dia. Orang yang cukup kaya, kunci gudang kekayaan dia saja pun dibawa oleh 70 ekor unta. Kunci saja, bukan harta dia. Kunci gudang tu kena diseret oleh 70 ekor unta.
Banyaknya harta dia. Sebelum dia kaya ni, dia siapa? Dia ialah sahabat Nabi Musa alaihissalam, best friend. Ada riwayat kata dia ada sangkut paut dengan keluarga Nabi Musa alaihissalam. Dia ni Nabi Musa nak pi ibadah, dia ikut sekali. Best friend. Sama-sama pi beribadah kepada Allah di masjid. Jadi ketika itu Qarun, dia ni miskin. Dia miskin. Sampaikan satu ketika dia tak tahan dengan kemiskinan, dia minta kepada Nabi Musa, "Ya Musa, minta tolonglah untuk doakan aku jadi dapat ilmu macam mana nak jadi kaya sikit ni." Jadi Nabi Musa alaihissalam ni duk pedar dia, duk tahan sat. Sabar. Beberapa kali Qarun ni nak minta kepada Nabi Musa alaihissalam untuk dapatkan ilmu nak jadi kaya. Akhirnya Nabi Musa alaihissalam kesian tengok Qarun ni, dia angkat tangan, "Ya Allah, bagilah satu ilmu yang membolehkan Qarun ni berjaya dan dapat jadi kaya seperti mana yang dia minta." Sungguh doa Nabi Musa dimakbulkan. Kaya Qarun ni. Apabila makin banyak harta dia, makin jarang dia ikut Nabi Musa pergi ibadah. Makin banyak lagi harta dia, tinggal terus ibadah. Tinggal. Maka disebabkan kekayaan dia itu, dia jadi lupa kepada Allah dan lebih ingatkan kekayaannya. Benda ni berlaku di zaman Nabi Musa alaihissalam. Itu yang dimaksudkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang hadis ini. "Aku bimbang," kata Nabi, "dibentangkan kepada kamu dunia, kekayaan ni, sehingga kamu berebut-rebut, dan perkara itu akan melalaikan kamu." Nabi dia cukup takut benda ni. Umat dia miskin, tak berapa bimbang. Bimbang juga. Tetapi kalau berebut-rebut tentang kekayaan, Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih bimbang. Baik. Apakah bahayanya kemewahan yang melampau ini? Maknanya dia terlampau cintakan kemewahan. Pertama sekali, kemewahan biasanya menjadikan manusia melampaui batas dan merosakkan hubungannya dengan Tuhan. Seterusnya mendorong seseorang kepada melanggar segala perintah Allah Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna. Surah Al-Alaq ayat 6-7. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ketahuilah sesungguhnya manusia benar-benar melampaui batas kerana dia melihat dirinya serba cukup." Bila kita nampak diri kita ni, apa yang aku tak ada, semua aku dah ada dah. Kekayaan melimpah ruah. Jadi dengan kekayaannya yang melampau, dengan kecintaan dia kepada harta dia, menyebabkan dia melampaui batas. Kekayaan salah satu punca penyelewengan, kerana dengan kekayaan mampu memperolehi banyak perkara yang diingini yang tidak terbuka kepada orang miskin. Keinginan-keinginan ini kebanyakan perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi nak buat apa pun mudah dengan adanya kekayaan ni, kemewahan ni. Sekarang ni nak main judi kena yang puluh ribu, ratus ribu baru sedap. Arak nak yang mahal, yang import. Nak perempuan, boleh nak berapa saja. GRO, duit ada, mewah. Berapa ramai orang yang telah terlibat
dengan benda ni. Orang miskin boleh buat tak benda tu? Tak boleh. Tak boleh. Tak mampu dia nak buat. Tetapi orang kaya dia ada peluang ni. Sebab itu Nabi SAW an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala hujibat an-nar bisyahwat wa hujibat al-jannah bil makarih. Diselimuti neraka dengan perkara-perkara yang diingini dan diselimuti syurga dengan perkara-perkara yang dibenci. Nabi kata yang duk selimut neraka ni, yang orang terjun dalam neraka banyak sangat ni, disebabkan benda-benda yang dia suka, dia seronok, dia syok, boleh memuaskan nafsu dia. Benda ni banyak menjerumuskan kepada neraka. Dan Nabi kata diselimuti syurga dengan perkara yang dibenci. Benda yang kita kadang-kadang kita rasa Allah malasnya nak buat, tak seronoknya. Macam kita nak memperbanyakkan amal ibadah, baca Quran rasa tak larat. Tapi baca surat khabar 7 jenis boleh. Khatam setiap hari. Quran baca slide tak boleh. Sebab itu inilah maksud Nabi SAW. Benda yang dia tak suka, benda yang dia rasa tak seronok, itulah yang sebenarnya yang boleh membawa dia ke syurga. Justru kerana itu maka dunia ini salah satu punca penyelewengan, dan penyelewengan pula salah satu punca kehancuran dan kebinasaan. Yang kedua, dunia ataupun cinta kepada dunia, cinta kepada kemewahan adalah punca perbalahan sesama manusia dahulu dan juga sekarang. Punca orang berpecah, punca porak-poranda antara masyarakat, individu, keluarga. Kerana apa? Rebut harta. Jangan kata besarlah, sebesar negara, dalam rumah tangga pun adik-beradik boleh bergaduh, putus silaturahim. Kerana apa? Kerana berebut harta pusaka. Hang bukan kakak aku dah, hang bukan adik aku. Berlaku, benda tu berlaku. Kerana apa? Ni dia, cintakan kepada kemewahan, cintakan kepada harta. Kalau kita lah satu orang yang tidak cinta kepada harta, kita nampak benda ni, benda silaturahim ni satu benda yang sangat mahal bagi kita. Kita tengok adik-beradik bergaduh, okey tak apalah kak, kalau kak nak ambil sangat tanah 10 ekar ni hak bapak punya, silakan ambil. Saya tak perlu 1 sen pun, asalkan aku dan juga kakak masih lagi berhubung dan berbaik. Orang yang beriman dia nampak benda tu. Tetapi kalau orang yang cintakan dunia, cintakan kemewahan, maka dia lebih pentingkan kemewahan dia daripada hubungan silaturahim. Dia lebih pentingkan kemewahan daripada berbaik-baik sesama manusia. Selepas sahaja peperangan Badar, contoh, lepas perang Badar, mula timbul bibit perselisihan di kalangan sahabat tentang isu harta rampasan perang. Menang dalam perang Badar, satu makhluk muncul, munafik, Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia daripada golongan Ansar, orang yang duduk di Madinah, tetapi dia masuk Islam kerana nak mengkucar-kacirkan antara Muhajirin dan Ansar.
Jadi bila habis perang Badar tu bawa balik harta rampasan perang, disebut ghanimah. Maka makhluk Allah ni yang namanya Abdullah bin Ubay bin Salul ni duk tarik tali. Sebab apa? Nabi bagi banyak harta kepada Muhajirin dan sebahagian kecil kepada Ansar. Lalu dia cetuskan api permusuhan. Dia kata, mana boleh perang sama-sama. Apa siapa pula Muhajirin? Mentang-mentang asal pada Mekah, mentang-mentang Nabi daripada Mekah, bagi harta banyak kepada Muhajirin. Kami ni Ansar pun berjuang sama juga, mati pun ada juga. Keluar harta banyak lagi, kenapa kami dapat sikit? Ketika itu duk jadi berselisih ni Ansar Muhajirin ni. Kerana apa? Termakan dengan hasutan si munafik Abdullah bin Ubay bin Salul ni. Maka turun firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, yas'alunaka 'anil anfal qulil anfalu lillahi war rasul fattaqullaha wa aslihu dhata bainikum wa athi'ullaha wa rasulah in kuntum mu'minin. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anfal ayat yang pertama sekali, mereka menanyakan kepadamu tentang pembahagian harta rampasan perang. Katakanlah, harta rampasan perang ini kepunyaan Allah dan Rasul. Oleh sebab itu bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah hubungan di antara sesamamu, dan taatlah kepada Allah dan Rasulnya jika kamu orang-orang yang beriman. Jadi duk nak berbalah ni antara Ansar dan Muhajirin sebab nak harta ghanimah sama banyak. Nabi cerita, turun dah firman Allah menegur sahabat yang berselisih ni tentang nak ambil harta ghanimah tu. Dan Nabi bagi sedah. Nabi kata apa? Ketika kaum Muhajirin disiksa di Mekah Al-Mukarramah, kami bersendirian disiksa dan diboikot selama 3 tahun. Kami diboikot di Mekah selama 3 tahun. Kami menghadapi ancaman, ugutan dan sebagainya di Mekah. Ketika itu kaum Ansar tidak merasai apa yang kaum Muhajirin rasa. Kami hijrah dengan meninggalkan harta sehelai sepinggang, berhijrah ke Madinah. Maka orang Ansar bila dengar firman Allah, bila dengar teguran daripada Nabi SAW, dia boleh terima. Okey, kami boleh terima ya Rasulullah. Memang kaum Muhajirin orang yang lebih layak mendapat harta ghanimah yang banyak. Kerana apa? Mereka menghadapi ujian, tentangan yang lebih hebat daripada kami. Ujian dia sampai tahap macam mana? Tuan-tuan dah dengar macam-macam. Tuan-tuan kenal Khabbab bin Al-Arq? Tuan-tuan biasa makan kebab? Biasa? Kebab tu dia buat macam mana? Disalai kan? Disalai. Asal kebab tu apa? Diambil daripada nama sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, namanya Khabbab bin Al-Arq. Khabbab bin Al-Arq ni disiksa macam mana? Dia disalai. Dia disalai sehingga lemak-lemak yang ada pada tubuh badan dia tu menitih jadi minyak. Sampai satu ketika Khabbab bin Al-Arq tak tahan dah, dia jumpa Nabi. Ya Rasulullah, aku tak tahan dengan ujian ni. Nabi kata, bersabarlah wahai Khabbab. Sesungguhnya orang yang sebelum kamu digergaji kepala mereka sehingga terputus dua. Takat-takat Khabbab bin Al-Arq, kita sendiri pun tak tahan dah. Orang dulu memperjuangkan agama Islam sampai terpaksa pengorbanannya digergaji kepala sehingga terbelah dua. Nabi cerita kepada Khabbab bin Al-Arq.
Dan hari ini kita pun makan kebab. Kita pun tak tahu ambil daripada mana. Rupanya ambil daripada nama sahabat Nabi SAW ni, yang disalai tubuh badan dia, daging dia. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga disebabkan harta rampasanlah menjadi punca ramai para tentera pemanah turun dari bukit yang ditetapkan dalam perang Uhud. Itulah punca yang menyebabkan berlaku perubahan perjalanan pertempuran itu. Nabi SAW pesan dalam perang Uhud, walau apa pun berlaku, jangan kamu wahai pemanah yang berada di atas Bukit Rummah, Bukit Uhud sebelah sana, dia ada satu lagi bukit kecil, nama dia Bukit Rummah, bukit pemanah. Mereka duduk di atas bukit tu. Jangan turun walau apa pun berlaku. Tetapi di saat-saat akhir pertempuran, mereka melihat kaum kafir telah lari. Lalu mereka terlupa dengan apa yang Nabi pesan. Mereka, apa yang mereka nampak, harta rampasan perang yang banyak di bawah tu. Maka turun habis semua. Tak semua, ada sesetengah yang tak turun, yang masih ingat pesan Nabi tu. Turun, tinggal berapa kerat je atas Bukit Rummah itu. Maka bila Khalid Al-Walid ketika itu belum Islam lagi, yang memimpin tentera kaum Quraisy, maka patah balik, serang balik. Maka berlaku perubahan dalam pertempuran, kekalahan kepada umat Islam sebagai suatu pengajaran supaya jangan kamu nampak harta, melainkan kamu ingat pesan Rasulullah SAW itu lebih berharga daripada harta yang kamu nak kejar. Dua perkara itu yang berlaku dalam perang Badar dan perang Uhud menjadi iktibar kepada kita, supaya kita jangan kerana kemewahan nak berebut-rebut sehingga kita melupakan tanggungjawab kita, melupakan peranan kita, melupakan orang yang memerlukan harta itu lebih daripada diri kita. Begitulah dengan sebab berebut-rebut jawatan dalam pemerintahan menjadi punca perbalahan umat ini dahulu dan sekarang. Faktor ini sentiasa menjadi sebab pertama tidak bersatu umat Islam sehingga hari ini. Justru itu dalam hadis tadi jelas menyebut, lalu mereka berebut-rebut sebagaimana kamu berebut-rebut. Bukan sahaja berebut harta benda, berebut pangkat, berebut jawatan, menyebabkan umat Islam semakin hari semakin lemah. Diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr bin Al-As daripada Rasulullah SAW bersabda, maksudnya, dibukakan kepadamu Parsi dan Rum, lalu kamu saling berebut-rebut, kemudian kamu saling dengki-mendengki, kemudian kamu saling bermusuh-musuhan, kemudian kamu saling benci-membenci. Sahih Muslim. Rum dan Parsi ini dua kuasa yang besar. Rum di Itali, Parsi di Iran. Tak ada kuasa lain yang lebih besar daripada dua ni. Dan dua ni pun saling bertelagah nak berebut tanah jajahan. Ada kala Parsi menang dan ada kala Rum menang. Rum dia lebih kepada, dia Kristian, base agama dia. Jadi bila Rum menang, orang Islam ni dia seronok sikit. Sebab apa? Mereka, di kalangan mereka ada ahli kitab. Sedangkan orang Parsi ni dia base mereka agama Majusi. Mereka menyembah api. Lalu tak ada siapa yang boleh terfikir yang boleh mengalahkan Rum dan Parsi, tetapi Allah Subhanahu wa taala menentukan umat Islam akhirnya boleh mengalahkan dua
kuasa besar ni, iaitu Rom dan Parsi. Tetapi apa yang berlaku, Nabi kata, kamu saling berebut-rebut, kemudian saling dengki-mendengki, kemudian kamu saling bermusuh-musuhan, kemudian kamu saling benci-membenci. Akhirnya hari ini Rom tak dapat pada Islam, Parsi pun sudah kalah di tangan Islam. Sudah kalah. Parsi dapat balik kepada orang yang memerintah, ataupun orang yang dalam agama Majusi itu. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik. Waktu sudah menghampiri. Sebagai kesimpulannya, kita nak bagi tahu dalam Islam tidak salah ada kemewahan. Mungkin itu lebih baik daripada orang Islam berterus-terusan dalam kemiskinan. Tetapi apa yang Nabi nak bagi tahu, apa yang Allah Subhanahu wa taala nak beritakan kepada kita, jangan kamu mengejar kemewahan sehingga kamu melupakan dan melalaikan agama kamu. Itu sahaja. Jangan sampai kita tak semayang kerana mengejar kemewahan, mengejar kerjaya, mengejar pangkat, jawatan dan sebagainya. Sanggup melakukan pendedahan aurat dan sebagainya kerana apa? Tuntutan kerja katanya. Tak boleh. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Baik, sebagai pengakhiran, insya-Allah selepas solat Jumaat nanti kita akan adakan solat jenazah gaib bagi mangsa-mangsa MH17 yang Muslim. Jadi niatnya aku solat jenazah gaib 4 takbir makmum kerana Allah Ta'ala. Takbir pertama baca Fatihah. Takbir yang kedua selawat ke atas Nabi. Kalau boleh baca selawat yang Ibrahimiyah, selawat yang tahiyat akhir tu. Takbir yang ketiga doa. Takbir yang keempat juga doa. Doa akan keselamatan, kesejahteraan, keamanan, ketenangan mereka di alam barzakh. Paling pendek kita baca Allahumma ghfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Rasanya semua hafal yang ni. Kalau tak boleh baca panjang-panjang, ulanglah tu. Allahumma ghfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Ni cara ringkas dan mudah. Jangan rukuk walaupun imam takbir tu. Jangan sujud. Baik nah. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.